Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita teruskan pelajaran kita untuk mata pelajaran Jawi di bawah tajuk homograf. Sebelum ini, kita dah pun belajar tentang homograf pada bahagian pertama, iaitu pasangan kata dasar. Saya harap awak masih ingat dan jelas. Baiklah, minggu ini kita akan belajar bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan pasangan kata imbuhan dan juga pasangan hukum tiga suku kata. Sebagai contoh, di sebelah kanan saya ini adalah kata dasar, iaitu markah. Dan di sebelah kiri saya ini adalah kata imbuhan, iaitu merekah. Untuk perkataan markah ini, iaitu ejaannya ialah di dalam Jawi min, ro, kaf, ha. Sebelum saya jawikan perkataan ini, saya nak awak semua tahu bahawa untuk kaedah homograf bagi perkataan imbuhan ini, huruf vokal I pepet, iaitu bunyinya dan juga A tidak menggunakan apa-apa huruf Jawi. Okey, maksudnya macam mana? Kita tidak perlu jawikan ikut padanan huruf Jawi. Contohnya perkataan merekah ini, apabila dijawikan, maka jadi mim, ro, kaf, ha. Okey, jadi merekah. Sekarang cuba awak tengok kedua-dua perkataan ini untuk perkataan markah dan juga merekah, apabila dijawikan, maka ejaannya sama. Tapi maksudnya adalah berbeza. Okey, jelas. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai homograf, iaitu ejaan di dalam Jawi sama, namun maksudnya adalah berbeza. Contoh lain, kita boleh lihat antaranya adalah untuk perkataan mantap dan juga menetap. Untuk perkataan mantap ini, ejaannya adalah mim, nun, ta, pa, mantap. Okey, jelas. Baik, untuk perkataan ini seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu kaedah KVK. Apabila bertemu kaedah KVK, konsonan K, V vokal, K konsonan, maka vokal di tengah-tengah ini iaitu huruf A perlu dibuang. Jadi mim nun, dia bukan mim alif nun. Tidak. Kerana apa? Kerana mengikut kaedah KVK, iaitu kaedah Jawi baharu, apabila bertemu kaedah KVK, iaitu konsonan bertemu dengan vokal kemudian diapit oleh konsonan, maka huruf vokal di tengah-tengah ini kita perlu buang. Maka ejaan Jawinya adalah mim, nun, man. Kemudian untuk ejaan tap pun sama, iaitu ada KVK, konsonan bertemu dengan vokal kemudian diapit oleh konsonan, maka huruf vokal di tengah-tengah ni iaitu huruf A perlu dibuang, ataupun dalam padanan Jawinya adalah huruf alif perlu dibuang. Jadi ejaan Jawinya adalah ta, pa sahaja, bukannya ta, alif, pa. Jadi ejaan Jawi untuk mantap adalah mim, nun, ta, pa. Mantap. Jelas? Okey. Baik, kemudian kita lihat untuk perkataan menetap ini pula. Bagaimana kita nak jawikan untuk perkataan ini? Sebelum saya jawikan perkataan ini, suka untuk saya ingatkan kepada awak bahawa ada kaedah yang perlu kita faham tentang homograf untuk bagi perkataan kata imbuhan ini. Maksudnya, kita tak perlu jawikan ikut padanan huruf. Contohnya perkataan menetap ini, apabila dijawikan, maka jadi mim, nun, ta, pa. Okey, maka mim padanan huruf N, I ataupun I pepet di sini kita tak bubuh apa-apa pun padanan hurufnya. Jadi kita abaikan. Kemudian nun, N, iaitu N adalah padanan hurufnya adalah nun. Last I pepet juga sini, maka kita tak bubuh apa-apa pun, kita biarkan saja tanpa kita bubuh. Kerana kaedah homograf bagi kata imbuhan ini, macam saya sebutkan tadi, iaitu kita tak perlu pun bubuh huruf Jawi. Okey, jelas. Kemudian tap, T A P, menetap.
tab. Maka tab ni kaedah jawinya macam kita belajar tadi ataupun sebelum ni, iaitu KVK. Maka alif di sini kita perlu hazaf ataupun kita perlu buang jadi tapa saja. Maka ejaan jawinya untuk menetap adalah mim nun tapa. Okey, sekarang cuba tengok kedua-dua perkataan ini antara mantap dan juga menetap adalah ejaan dalam jawinya sama. Okey, inilah yang dimaksudkan sebagai homograf. Okey, jelas. Untuk perkataan iaitu 9, ini adalah kata dasar, dan juga sebelah kiri saya ni adalah sambilan. Maka ejaan jawinya adalah sin, mim, ba, ya, lam, nun. Sembilan. Kemudian kita tengok untuk perkataan kata imbuhan ini, iaitu untuk perkataan 9 ini, macam mana kita nak jawikan. Untuk kata imbuhan ini, awak perlu ingat kaedah. Kaedahnya macam mana? Ingat okey, untuk perkataan homograf bagi kata imbuhan di sini, iaitu perkataan ini huruf vokal A tidak menggunakan apa-apa huruf jawi. Maka untuk perkataan sambilan di sini, sam, maka S A M, sam, ada tak huruf A vokal sini? Ada. Maka di sini kita tak perlu bubuh jawi. Okey? Jelas. Maksudnya kita tak perlu jawikan ikut padanan huruf. Contohnya untuk perkataan 9 ini, jawinya adalah sin, mim, ba, ya, lam, nun. Maka jadilah untuk perkataan ini adalah 9 ejaannya seperti ini. Sekarang cuba awak tengok contoh antara perkataan 9 dengan perkataan 9 dalam jawi adalah sama, iaitu sin, mim, ba, ya, lam, nun. Kedua-dua ni kalau kita baca bunyi macam nampak ejaan sama tetapi bunyinya berbeza. Yang sebelah kanan ni adalah 9, manakala untuk sebelah kiri ini adalah sambilan. Okey, macam mana? Adakah awak jelas? Akhir sekali kita lihat untuk pasangan yang kedua, iaitu pasangan hukum 3 suku kata. Macam mana tu? Okey, tengok contoh yang saya berikan kepada awak ini. Sebelah kanan ini iaitu perkataannya adalah dahulu. Okey, kenapa saya panggilnya adalah hukum 3 suku kata? Kerana untuk perkataan dahulu ni adalah 3 suku kata. Awak tengok sekali lagi, iaitu dahulu. Okey, jelas. Dan yang sebelah kiri ni juga adalah 3 suku kata juga, iaitu dihulu. Okey, nampak? Maka kedua-dua perkataan ini adalah 3 suku kata. Baik, sebelum saya jawikan untuk awak untuk bagi perkataan homograf untuk hukum 3 suku kata ini, maka awak kena tahu bahawa kaedahnya adalah kita perlu gugurkan alif pada suku kata yang pertama. Dan imbuhan di kita perlu tulis dengan huruf dal sahaja. Okey, jelas. Maka kita akan eja untuk perkataan dahulu adalah dal, ha, waw, lam, waw. Okey, kita tak tulis pun macam ni, iaitu dal alif. Okey, kalau nak kira dahulu, maka dal alif, maka bunyilah dah. Tetapi kita tak bubuh pun huruf alif di sini kerana mengikut kaedah hukum 3 suku kata ini, kaedahnya adalah kita tak perlu bubuh alif. Maksudnya kita perlu buang huruf alif pada suku kata yang pertama. Suku kata pertama yang ni yang mana? Iaitu da. Okey, da ni adalah suku kata pertama. Maka kita perlu buang huruf alif pada suku kata yang pertama ini. Okey, jelas. Dan ejaan untuk dihulu juga adalah dal, waw, ha, lam, waw. Dihulu. Okey, mudah je. Jadi macam mana setakat ini? Awak tengok, boleh tak tengok perbezaan antara perkataan dahulu dengan dihulu? Kedua-dua ni ejaan jawinya sama, tetapi bunyinya berbeza serta maksud pun berbeza. Sebelah kanan ni maksudnya adalah dahulu, manakala untuk sebelah kiri ni adalah dihulu. Macam mana? Setakat ini awak sudah pun jelas. Dan seperti biasa, latihan awak mudah saja, iaitu awak perlu salin balik nota ini. Awak boleh rujuk saja di skrin telefon awak ni. Awak buat seperti mana dalam
skrin telefon ini di dalam buku latihan jawi awak, dan akhir sekali boleh hantar kepada saya seperti biasa. Okey, sekiranya awak ada masalah, tak faham ataupun tak jelas, boleh saja PM saya seperti biasa. Okey, setakat itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.